Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 bersama dengan saya, Ustazah Nur Atika binti Nuruddin. Apa khabar murid-murid sekalian? Saya harap murid-murid dalam keadaan sihat dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan, membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah menerangkan hati kita dalam menuntut ilmu. Baiklah, kita tadah tangan dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid sekalian, hari ini topik pembelajaran kita yang bertajuk Janji Setia Penduduk Yathrib. Ya, janji setia penduduk Yathrib. Baiklah, mari kita kenali latar belakang masyarakat Yathrib. Siapakah dia masyarakat Yathrib ini? Baiklah, masyarakat Yathrib. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan juga buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan juga berdagang. Apa pekerjaan utama penduduk masyarakat Yathrib ini? Mereka adalah bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka ini menyembah berhala. Baiklah. Terusnya, mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Ya, terdapat pelbagai kabilah, antaranya ialah kaum Aus, kaum Khazraj dan juga beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan juga Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Ya, mereka ni antara kabilah dan juga puak-puak Yahudi ni mereka sering bersengketa. Kenapa? Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan dilahirkan dalam kalangan mereka. Begitulah sebaliknya. Dan itu yang menyebabkan mereka sentiasa bersengketa dan juga berperang. Baiklah, disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki daripada Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk agama Islam. Ya, mereka berjanji untuk menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji pada tahun berikutnya. Okey, baiklah. Bangsa untuk murid-murid sekalian, bangsa Yahudi mempunyai bilangan yang paling ramai. Namun mereka ini selalu mendustakan para nabi dan membunuh mereka. Ini untuk pengetahuan murid-murid bangsa di Yathrib, iaitu yang kita kenal sebagai Madinah. Di sana terdapat ramai bilangan Yahudi dan mereka ini selalu mendustakan Nabi dan membunuh mereka. Itulah dia. Seterusnya, mari kita lihat perjanjian Aqabah yang pertama. Apa dia isi-isi perjanjian Aqabah yang pertama? Okey. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 orang daripada 6 orang lelaki Yathrib yang telah bertemu dengan Rasulullah pada tahun sebelumnya, mereka telah kembali datang menemui
menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa sangat gembira dengan kedatangan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia kepada 6 perkara kepada baginda. Apakah dia 6 perkara yang Nabi Muhammad minta mereka janjikan? Yang pertama ialah tidak mensyirikkan Allah. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Manakala yang keenam adalah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 6 perkara yang Nabi minta mereka berjanji. Mereka yang bertemu dengan Rasulullah tadi berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Rasulullah mengutuskan Mus'ab bin Umair untuk mengajar ajaran Islam kepada penduduk-penduduk Yathrib. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan juga perkembangan ilmu. Seterusnya, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih 6 perkara dalam perjanjian Aqabah yang pertama? Ingat ada 6 perjanjian Aqabah yang pertama, ada 6 perkara yang kita belajar tadi, iaitu tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak perempuan, tidak melakukan fitnah dan juga setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ada 6 tadi, tidak mensyirikkan Allah. Manusia tidak ada panduan dalam kehidupan. Jadi kita kena mentaati perintah Allah. Allah yang bagi panduan kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Apa yang dilarang, apa yang disuruh. Yang kedua, tidak mencuri. Supaya apa? Menjamin hak masyarakat selamat. Yang ketiga, tidak berzina. Apa maksud tidak berzina? Iaitu mengukuhkan sistem kekeluargaan, tidak ada lahirnya anak luar nikah dan sebagainya. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Apabila tidak membunuh anak perempuan itu bermaksud menjaga keselamatan manusia. Kelima, tidak melakukan fitnah. Kita tahu bahayanya fitnah ini, iaitu mengelak daripada berlakunya kekacauan dan juga huru-hara. Dengan fitnah ni tadi boleh berlakunya pembunuhan, pergaduhan, peperangan dan sebagainya. Yang keenam adalah setia kepada Rasulullah SAW, iaitu sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Bila kita setia kepada Rasul, kita akan mengikut ajaran Islam itu dengan baik dan sempurna. Seterusnya adalah perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi apa dia isi perjanjian Aqabah yang kedua? Perjanjian Aqabah yang kedua. Apa cerita dia? Baiklah, pada tahun ke-13 kenabian, pada tahun hadapannya sebanyak 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita. Dalam 70 orang tadi ada 2 orang wanita telah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda. Ada berapa perkara? Ada 5. Ada 5 perkara dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Kita tengok apa dia perkara yang pertama, iaitu mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, dalam semua keadaan. Kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah.
Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Keempat, tabah menghadapi celaan orang-orang kafir. Dan yang kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka melindungi diri dan keluarga sendiri. Ini adalah perjanjian Aqabah yang kedua yang dibuat pada tahun ke-13 kenabian. Ya, perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke bumi Madinah Munawwarah. Dengan perjanjian Aqabah tadi, maka Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang berada di Mekah melakukan penghijrahan ke Madinah, ke Yathrib lah maksudnya. Dan apabila berlakunya penghijrahan tersebut, maka Yathrib tadi ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada murid-murid semua. Anda berjaya menghadiri kelas pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat sedikit sebanyak ilmu yang telah kita pelajari berkaitan dengan perjanjian Aqabah yang pertama dan juga perjanjian Aqabah yang kedua. Kita akan sambung siri sirah janji setia penduduk Yathrib ini pada bahagian yang kedua di masa akan datang. Ustazah harap murid-murid dapat menghafazkan isi kandungan perjanjian Aqabah yang pertama dan juga perjanjian Aqabah yang kedua. Sebelum berpisah, Ustazah berpesan, pesanan Ustazah pada murid-murid agar sentiasa menjaga kesihatan diri, kerap mencuci tangan, jauhi tempat yang sesak dan jaga jarak 1 meter. Duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar daripada rumah. Ingat, kita jaga kita. Baiklah, berjumpa lagi kita di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.